Tajuk ketiga dalam sains hayat ialah interaksi antara hidupan. Terdapat dua standard kandungan dalam topik ini iaitu interaksi antara haiwan dan interaksi antara tumbuhan. Terdapat 4 standard pembelajaran yang terkandung dalam interaksi antara haiwan. Standard pembelajaran 4.1.1 ialah memerihalkan jenis interaksi antara hidupan. Interaksi membawa maksud hubungan aktif antara hidupan yang saling bergantungan antara satu sama lain. Dalam topik ini, murid akan mempelajari tentang jenis interaksi antara haiwan iaitu mangsa dan pemangsa, persaingan dan simbiosis. Bagi organisma yang memakan organisma lain, ia disebut sebagai pemangsa, manakala organisma yang dimakan oleh organisma lain disebut sebagai mangsa. Contoh hubungan mangsa dan pemangsa ialah hubungan antara burung dan cacing. Burung sebagai pemangsa dan cacing sebagai mangsa. Seterusnya, standard pembelajaran 4.1.2 menjelas dengan contoh faktor persaingan bagi haiwan intraspesies dan interspesies. Murid perlu mengetahui maksud persaingan intraspesies dan interspesies. Persaingan intraspesies ialah hubungan antara organisma yang bersaing untuk mendapatkan keperluan hidup yang sama iaitu makanan, air, tempat tinggal dan pasangan yang berlaku antara spesies yang sama. Sebagai contoh, rusa dari spesies yang sama bersaing untuk mendapatkan kawasan. Persaingan interspesies ialah hubungan antara organisma yang bersaing untuk mendapatkan keperluan hidup yang sama iaitu makanan, air dan tempat tinggal yang berlaku antara spesies yang berlainan. Contoh hubungan ini adalah hubungan interaksi antara dubuk dan singa merebut makanan yang sama. Perbezaan faktor persaingan intraspesies dan interspesies juga perlu diberi penekanan. Faktor persaingan antara haiwan ialah air, makanan, tempat tinggal dan pasangan. Persaingan yang sengit akan berlaku apabila bilangan hidupan bertambah dan sumber keperluan hidupan terhad dalam habitat yang sama. Standard pembelajaran 4.1.3 iaitu menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis antara haiwan. Terdapat 3 simbiosis antara haiwan iaitu mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Simbiosis bermaksud hubungan rapat antara dua atau lebih haiwan yang saling berkait antara satu sama lain. Murid akan mempelajari tentang perbezaan ketiga-tiga simbiosis ini. Mutualisme ialah interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Contohnya, buaya dan burung plover. Buaya mendapat keuntungan dengan adanya burung plover yang memakan sisa-sisa makanan yang menempel pada mulut buaya. Burung ini juga akan memakan parasit atau serangga pengganggu yang berada pada tubuh buaya. Dalam interaksi ini, buaya mendapat keuntungan kerana tubuh dan mulutnya menjadi, manakala burung plover mendapat makanan. Komensalisme ialah interaksi yang memberi manfaat kepada satu spesies manakala satu spesies lagi tidak mendapat sebarang manfaat mahupun kesan buruk. Sebagai contoh, interaksi antara ikan jerung dan ikan remora. Ikan remora yang menempam pada badan ikan jerung akan memperoleh perlindungan dan memakan sisa makanan dari ikan jerung, manakala ikan jerung tidak mendapat apa-apa manfaat mahupun kerugian. Parasitisme ialah interaksi yang memberi manfaat kepada satu pihak sahaja dan merugikan pihak yang lain. Umumnya, interaksi ini melibatkan haiwan parasit seperti kutu sengkenit, cacing pita, hama dan lain-lain. Contohnya, parasitisme antara nyamuk dan manusia. Nyamuk mendapatkan zat makanan dengan menghisap darah manusia, sedangkan manusia mengalami kerugian kerana kulit akan menjadi gatal. Bahkan boleh dijangkiti penyakit bawaan nyamuk seperti demam denggi. Standard pembelajaran 4.1.4 ialah menjelaskan pemerhatian tentang interaksi antara haiwan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Terdapat pelbagai aktiviti yang boleh dijalankan untuk pentaksiran tahap penguasaan 3, tahap penguasaan 4 dan tahap penguasaan 5
iaitu membina buku skrap dan projek diorama. Standard kandungan seterusnya ialah 4.2, interaksi antara tumbuhan. Terdapat 3 standard pembelajaran untuk tajuk ini. Standard pembelajaran 4.2.1 memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan dengan menjalankan penyiasatan. Murid akan mempelajari tentang faktor persaingan antara tumbuhan iaitu air, cahaya matahari, ruang dan nutrien. Persaingan berlaku apabila keperluan asas adalah terhad. Air dan cahaya matahari diperlukan oleh tumbuhan hijau untuk menjalankan proses fotosintesis. Tumbuhan berbatang kayu akan lebih berjaya dalam persaingan untuk mendapatkan cahaya matahari. Tumbuhan reinet pula akan tumbuh pada tumbuhan yang tinggi menggunakan sulur paut dan akar cengkam. Tumbuhan yang lemah akan terbantut atau mati. Aktiviti yang dicadangkan untuk pentaksiran bagi standard pembelajaran 4.2.1 ialah menjalankan eksperimen untuk memerihalkan faktor persaingan antara tumbuhan. Dalam aktiviti ini, murid akan merekod pemerhatian, mengenal pasti pemboleh ubah yang terlibat, membuat hipotesis sebelum eksperimen dan membuat kesimpulan di akhir eksperimen. Tahap penguasaan 3 dan tahap penguasaan 5 boleh diberi jika murid dapat mengeksperimen dan membuat laporan amali. Tahap penguasaan yang diberi adalah berdasarkan kaedah pentaksiran yang dijalankan oleh guru. Standard pembelajaran 4.2.2 menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis antara tumbuhan. Berbeza dengan simbiosis bagi haiwan, murid akan mempelajari tentang jenis simbiosis komensalisme dan parasitisme sahaja bagi tumbuhan. Contoh interaksi komensalisme antara tumbuhan ialah pokok tanduk rusa menumpang pada pokok lain untuk mendapatkan cahaya matahari dan air. Namun begitu, pokok perumah tetap hidup subur. Berbeza dengan interaksi parasitisme antara pokok duit-duit dan pokok perumah. Pokok duit-duit mendapat sumber air dan nutrien dari pokok perumah. Lama-kelamaan, pokok perumah akan mati. Bagi menambah pengetahuan murid tentang topik ini, guru boleh menerangkan tentang kepentingan interaksi antara hidupan kepada ekosistem, iaitu mengekalkan kemandirian spesies, mengawal populasi hidupan dalam sesuatu habitat, mengekalkan sumber semula jadi, seterusnya menjaga keseimbangan alam. Interaksi yang wujud antara organisma hidup memainkan peranan penting dalam pembentukan ekosistem yang seimbang. Misalnya, organisma dalam populasi yang besar akan bersaing untuk keperluan asas yang sama. Persaingan hebat yang berlaku akan menyebabkan sesetengah organisma mati atau keluar daripada habitat. Jadi, saiz populasi akan berkurang dan kembali seperti sedia kala. Hubungan pelbagai interaksi antara organisma hidup dengan persekitaran melalui proses seperti fotosintesis dan penguraian memastikan komponen udara, air dan nutrien yang digunakan dapat dikembalikan ke dalam ekosistem secara berterusan. Seterusnya, standard pembelajaran 4.2.3 menjelaskan pemerhatian tentang interaksi antara tumbuhan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Aktiviti yang dicadangkan ialah membina buku skrap, poster, buku skrap digital, mini album dan brosur. Guru perlu menggalakkan murid untuk membentangkan hasil tugasan mereka. Hasil tugasan boleh dipamerkan untuk aktiviti gallery walk. Murid lain boleh memberi komen positif dan menampal stiker note pada hasil tugasan rakan. Ini membolehkan murid berkomunikasi dengan kreatif untuk lebih mendalami topik ini. Pentaksiran bilik darjah bagi tajuk interaksi antarhidupan ini boleh dilaksanakan setelah guru selesai mengajar setiap topik iaitu interaksi antara haiwan dan interaksi antara tumbuhan. Tahap penguasaan 1 ialah menyatakan maksud interaksi antara hidupan. Tahap penguasaan 2 menyenaraikan faktor persaingan haiwan. Tahap penguasaan 3 mengitlak faktor persaingan tumbuhan. Tahap penguasaan 4
menjelaskan melalui contoh jenis interaksi simbiosis bagi tumbuhan dan haiwan. Tahap penguasaan 5 membuat rumusan tentang interaksi antara haiwan dan interaksi antara tumbuhan. Dan tahap penguasaan 6 berkomunikasi secara kreatif dan inovatif tentang kepentingan interaksi antara hidupan kepada ekosistem. Antara cadangan aktiviti pentaksiran bilik darjah yang boleh dijalankan untuk mencapai tahap penguasaan 1, murid boleh membina kad Big Mouth dan peta Aiting. Guru boleh merujuk gambar rajah yang disediakan untuk membina kad Big Mouth. Untuk mencapai tahap penguasaan 2, aktiviti yang dicadangkan ialah murid dapat menyenaraikan faktor persaingan haiwan dalam bentuk peta Aiting atau peta minda. Seterusnya, untuk menguji tahap penguasaan 3 dan 4, aktiviti yang dicadangkan ialah membina buku skrap sama ada bertulis atau digital, brosur dan poster. Bagi memperoleh tahap penguasaan 5 dan 6, aktiviti yang dicadangkan ialah mengeksperimen, membuat brosur, infografik, buku skrap dan mini album. Bagi memperoleh tahap penguasaan 6, murid perlu dapat berkomunikasi tentang kepentingan interaksi antara hidupan kepada ekosistem. Selain itu, aktiviti pembentangan sangat digalakkan sebagai aktiviti pentaksiran.